Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 3 akan membentangkan pemikiran lateral. Kami seramai 7 orang ahli telah mengambil dan memilih bahagian masing-masing, meringkaskannya agar mudah difahami oleh pendengar dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Saya Siti Balkis binti Salihuddin A18446 sebagai pembentang yang pertama. Sebelum saya masuk tentang konsep dan definisi pemikiran lateral, saya bawakan kata-kata Ainun Muhammad dan Abdullah Hassan pada tahun 1996. Mereka menyatakan kita tidak dapat menggali lubang-lubang baru di tempat lain selagi kita sibuk menggali lebih dalam lubang-lubang lama. Apa yang mereka maksudkan? Okey, kita pergi ke konsep dan definisi pemikiran lateral. Pemikiran lateral adalah pemikiran yang fokus kepada kepelbagaian jawapan, cenderung mewujudkan idea-idea baru. Penyelesaian masalah yang menggunakan pemikiran ini menggunakan daya imajinasi instead of secara logik, bukan secara logik dan tradisional. Dan pemikiran ini menolak pandangan dan persepsi-persepsi lama. Di sini kita dapat kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Ainun Muhammad dan Abdullah Hassan pada tahun 1996. Selagi kita tidak mencari idea baru, kita tak akan dapat idea atau inovasi daripada idea-idea lama. Kemudian, pemikiran lateral ini tidak berfikir secara sehala kerana ianya mengambil kira setiap sudut pandangan walaupun berbeza. Dan ianya adalah sebuah pemikiran yang merangsang manusia untuk berfikir out of the box, iaitu berfikir luar kotak. Pemikiran ini sesuai untuk dijadikan pemikiran dalam kemahiran berasas tinggi. Ianya kerap digunakan oleh penyelidik dalam menilai bukti dan mencari sumber. Ianya dikait rapat dengan humor, insight dan kreativiti. Pemikiran lateral perlu dikuasai oleh setiap graduan kerana ianya dapat membantu untuk boosting our career skill ataupun meningkatkan skill career kita. Ianya juga melibatkan career pemasaran dan pengiklanan. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Balkis atas pengenalan terhadap teori dan konsep pemikiran lateral ataupun lateral thinking. Okey, kemudian pembentangan ini akan disambung atau diteruskan oleh saya, Sharifah Nurul Syahdah binti Syed Ahmad, dan saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah pemikiran lateral. Pemikiran lateral diasaskan oleh Dr. Edward D. Bono yang dilahirkan di Malta pada tahun 1933. Beliau merupakan seorang ahli pakar dalam bidang perubatan dan pemikiran. Selain itu, beliau juga melibatkan diri dalam beberapa bidang lain seperti fizik, psikologi, dan beliau juga mempunyai karier sebagai seorang penulis dan pencipta. Beliau berpengalaman bertugas di universiti-universiti seperti di Oxford, London, Cambridge dan Harvard. Beliau juga telah menghasilkan 50 buah buku dan kesemua buku yang ditulis oleh beliau diterjemahkan kepada 27 bahasa. Untuk sebagai maklumat tambahan, antara buku yang ditulis oleh beliau ialah Six Thinking Hats. Dr. Edward D. Bono telah memperkenalkan banyak teori berdasarkan pemikiran lateral. Beliau juga banyak menyarankan bahawa alat berfikir berdasarkan pemikiran lateral dapat membantu mengatasi sesuatu permasalahan dengan lebih cekap dan efisien. Dalam CoRT ataupun Cognitive Research Trust merupakan salah satu teknik alat berfikir yang telah diperkenalkan oleh Dr. Edward D. Bono sendiri. Terdapat beberapa teknik alat berfikir di bawah kategori CoRT ini, iaitu PMI, AGO, APC, CAF, OPV, CNS dan FIP. Baiklah, PMI bermaksud plus minus interesting, iaitu perkara-perkara yang baik, buruk ataupun menarik. Perkara-perkara yang diambil kira jika kita berfikir ialah kita dapat memaksa seorang itu untuk berfikir sejenak sebelum cepat-cepat membuat keputusan. Yang kedua, AGO, iaitu Aims, Goals dan Objektif. AGO ini membantu dapat meluaskan sudut pandangan seseorang selain mengingatkan tujuan asal kita. Maknanya bila kita dah ada aim, kita ingat akan tujuan asal kita untuk mencapai sesuatu matlamat. Ia juga membantu seorang berfikir dengan lebih fokus lagi.
Seterusnya APC, Alternative, Possibilities dan Choice, membolehkan seseorang melihat perkara yang sama dari pelbagai sudut pandangan. Selain itu, APC juga membuatkan seseorang memikirkan beberapa tindakan yang patut dibuat. Maksudnya, dalam satu masalah, kita akan mempunyai beberapa jalan penyelesaian yang berbeza. Seterusnya CAF, iaitu Consider All Factors. CAF adalah mengambil kira semua faktor. CAF digunakan untuk seseorang bagi meluaskan sudut pandangan dan ia juga membantu seseorang mengarahkan minda ke arah yang lebih penting. Yang kelima, OPV, Other People's View. Other People's View ialah pandangan orang lain. Pandangan orang lain dapat membantu seseorang memahami sudut pandangan orang lain ataupun menjadikan kita lebih peka ataupun bagaimana cara orang lain berfikir. Ia juga dapat membantu seorang meluaskan lagi pandangan iaitu menjadikan kita lebih open-minded. Seterusnya CNS, Consequence and Sequel, iaitu kesan dan akibat. CNS dapat membantu seorang melihat dengan lebih jauh ke hadapan. Ia juga digunakan seorang untuk melihat sesuatu penilaian. Selain daripada kita menilai sesuatu, kita juga perlu tahu apa kesan dan akibat terhadap sesuatu tindakan. Dan yang terakhir ialah FIP, iaitu First Important Priorities, iaitu keutamaan-keutamaan yang perlu diutamakan atau didahulukan. FIP juga mengingatkan seseorang untuk mengambil kira perkara-perkara yang penting dan ia juga membantu kita untuk lebih fokus dalam sesuatu perkara. Pembentangan ini akan disambung oleh saudara Afif. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada saudari Sharifah Nurul Syahada. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri teknik pemikiran lateral. Okey, ciri-ciri teknik pemikiran lateral ini dapat dibahagikan kepada 4. Yang pertama ialah penundaan proses membuat penilaian. Hal ini dapat dirumuskan pada konsep yang diterangkan oleh saudari Siti Balqis, di mana teknik pemikiran lateral ini dia tidak berfikir secara sahala, tetapi dia mengambil kira setiap sudut pandangan yang berbeza. Sebagai contoh, apabila kita ada satu masalah, kita tak terus menggunakan idea yang kita dapat. Sebaliknya, kita akan mengkaji, meneliti daripada pelbagai sudut sama ada idea ini boleh diguna pakai ataupun tidak dalam menyelesaikan masalah. Okey, ciri yang kedua ialah proses membuat keputusan terhadap sebarang idea. Bagi ciri kedua ini, ianya sangat berkait rapat dengan ciri yang pertama kerana untuk memilih idea yang dikeluarkan, kita kena tengok daripada pelbagai sudut sama idea ni boleh dipakai ataupun tidak. Okey, ciri yang ketiga, ciri teknik pemikiran lateral yang ketiga ialah keupayaan berfikir tanpa kokongan terhadap jawapan dia ataupun tidak. Okey, yang ni sudah jelas bahawa teknik pemikiran lateral ini jawapannya tidak tertumpu kepada jawapan yang bersifat tertutup, iaitu sama ada jawapan dia ya ataupun tidak. Sebaliknya, ianya lebih bersifat jawapan yang secara terbuka. Maksudnya kat sini, jawapan yang diterima dalam teknik pemikiran lateral ini dia lebih bersifat kepada huraian dan keterangan. Okey, seterusnya ciri yang keempat ialah teknik pemikiran ini gayanya menggunakan logik. Logik boleh jadi. Okey, hal ini dapat dirujuk semula pada konsep yang diterangkan oleh saudari Balqis tadi, iaitu teknik pemikiran lateral ini, pemikiran lateral ini dia berfokus kepada kepelbagaian jawapan, cenderung mewujudkan idea-idea baru dan kreatif. Namun, idea-idea baru kreatif ini dia haruslah melandaskan kepada logik akal. Maksudnya, apabila kita mengeluarkan idea ini boleh dilakukan dan boleh dilaksanakan. Maksudnya, idea itu tak sembarangan lah, merepek-repek. Maksudnya, idea ini boleh dilaksanakan. Jadi, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih Afif. Nama saya Nurul Alai binti Zahari. Nombor matrik A1800439 akan membentangkan tajuk faktor penting dalam pemikiran lateral. Faktor yang pertama ialah mengenal pasti idea-idea dominan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua ialah melihat masalah daripada pelbagai sudut. Ketiga, menggunakan imajinasi secara logik ataupun tradisional
Yang keempat, melonggarkan cara-cara pemikiran terkawal. Dan yang terakhir ialah menggunakan idea-idea yang telah disumbangkan oleh orang ramai bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contoh masalah internet yang boleh menggunakan kaedah pemikiran lateral ialah masalah rangkaian internet yang tidak stabil di kawasan UKM. Pihak pentadbiran UKM boleh menggunakan kaedah pemikiran lateral dalam menyelesaikan masalah rangkaian internet ini. Hal ini dikatakan demikian kerana faktor pemikiran lateral ialah menggunakan idea-idea daripada orang lain. Sebagai contoh, pegawai teknikal ataupun pihak pentadbiran boleh mengutip idea daripada para pelajar ataupun staf melalui Google Form sebagai cadangan ataupun langkah bagi menstabilkan internet di kawasan ini. Selain itu, pihak pentadbiran UKM boleh mengenal pasti idea dominan yang membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut seperti menambah router ataupun modem di setiap blok bagi mengurangkan kadar kebergantungan yang banyak di sesuatu modem. Perkara ini jelas terkandung dalam kaedah pemikiran lateral yang memerlukan pengguna untuk memikirkan idea yang dominan. Tambahan pula, faktor yang boleh diguna pakai untuk menyelesaikan masalah ini ialah setiap pegawai teknikal menggunakan imajinasi logik ataupun secara tradisional dalam menyelesaikan masalah rangkaian internet ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zahafita binti Muhammad Yunus. Saya akan menerangkan tentang beza pemikiran lateral iaitu mendata dan vertikal iaitu menegak. Yang pertama ialah kepentingan proses. Dalam pemikiran lateral, yang penting adalah kebesaran kesimpulannya. Tidak kira apakah jalan yang diikuti untuk mencapai kesimpulan ini adalah jalan yang betul kerana memikirkan semua itu. Sebaliknya, pemikiran menegak untuk mencapai penyelesaian yang betul. Yang paling penting adalah bagaimana idea-idea itu dirantai untuk mencapai kesimpulan itu. Yang kedua ialah objektif proses. Akibat daripada perbezaan sebelumnya, pemikiran menegak berusaha untuk mencapai penyelesaian melalui satu arah yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, pemikiran lateral tidak berusaha mengikuti arah untuk mencapai penyelesaian. Ia bergerak untuk mengimbangkan arah baru. Ia berusaha menyusun semula idea dan perubahan. Yang ketiga ialah menghormati langkah yang telah ditetapkan. Fungsi pemikiran menegak yang betul menyiratkan penjujukan idea. Langkah-langkah yang telah ditetapkan mestilah diikuti untuk mencapai penyelesaian yang betul dan langkah-langkah yang melewati mengubah respons. Setiap langkah bergantung pada yang sebelumnya. Pemikiran lateral boleh melangkau langkah, membuat lompatan, tidak kira urutannya. Oleh itu, penyelesaian tidak bergantung kepada apakah jalannya sudah betul, kepentingan diberikan kenciptaan kesimpulan baru. Yang keempat ialah hubungan dengan topik lain. Dalam pemikiran menegak, pendekatan yang sebenarnya tidak berkaitan dengan topik yang sedang dikerjakan tidak diperhitungkan. Dalam pemikiran lateral, semua pilihan diganti, walaupun ini mungkin nampak asing dengan konteks di mana mereka bekerja, kerana semakin rendah hubungan dengan idea yang sudah ada, semakin banyak kemungkinan untuk mewujudkan konsep baru. Yang kelima ialah misi. Pemikiran menegak diatur oleh bukti, sementara pemikiran lateral berusaha untuk mencari pendekatan yang kurang jelas. Dan yang terakhir ialah penyelesaian. Matlamat pemikiran menegak adalah untuk mencapai penyelesaian, selalu mempunyai penyelesaian minimum. Sebaliknya, pemikiran lateral tidak selalu menjamin bahawa penyelesaian dapat dijumpai, tetapi meningkatkan peluang untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Itu sahaja penerangan daripada saya. Seterusnya saya serah kepada Aisyah untuk memberi penerangan tentang kelebihan pengaplikasian teknik lateral iaitu Dan yang mendata. terakhir adalah jalan penyelesaian yang diambil tidak terpengaruh dengan emosi. Hal ini kerana kaedah menyelesaikan teknik pemikiran literatur tidak berfikir secara sehalah tetapi mengambil kira setiap sudut pandangan yang berbeza. Maka emosi tidak akan terlibat dalam pemilihan jalan penyelesaian. Seterusnya saya menyampaikan pembentangan kepada rakan saya Intan. Sahabat saya Yuza, seterusnya saya akan menyampaikan kelebihan mengaplikasikan teknik pemikiran literatur ataupun mendata. Kelebihan yang pertama adalah sentiasa bersikap positif
dan konstruktif ketika menyelesaikan masalah, kerana dalam teknik menyelesaikan masalah ini kita akan selalu berfikir bahawa terdapat jalan penyelesaian dalam setiap masalah dan akan menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kelebihan yang kedua adalah hasil yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan masalah dapat dicapai. Hal ini disebabkan kita yakin dan menyusun strategi dengan baik, maka masalah yang kita hadapi dapat diselesaikan dengan berkesan. Kesimpulannya, pemikiran lateral mempunyai kaitan dengan pemikiran kreatif yang dapat mengembangkan dan menciptakan idea berdasarkan situasi yang dihadapi, di samping menyelesaikan suatu masalah dengan kritis dan kreatif. Justru teknik pemikiran kreatif seperti lateral ini yang diperkenalkan oleh Edward de Bono adalah dipraktikkan terutamanya dalam menyelesaikan kes-kes yang berat kerana ia menggunakan teknik kebarangkalian dan tidak terkongkong dengan pemikiran tradisional. Jadi, sebagai panduan kepada masyarakat seluruh dunia dalam menentukan keputusan dan menyelesaikan suatu masalah, beberapa sikap perlu diterapkan. Antaranya adalah sentiasa berfikir positif dan konstruktif, iaitu sentiasa membina pemikiran, berfikir secara mudah dan tidak mudahkan suatu perkara, membuang ego dan jangan mencampurkan ego ketika berfikir menyelesaikan masalah, menentukan tujuan kita berfikir, menukar gear otak iaitu sama ada kiri atau kanan apabila berkaitan pemikiran logik dan pemikiran kreatif, menentukan hasil sesuatu penyelesaian yang hendak dicapai, sentiasa berfikir alternatif lain dan tidak hanya tertumpu pada plan A yang dirancang. Kita hendaklah mempunyai plan A, plan B dan alternatif lain. Sentiasa menukar ganti pemikiran secara luas dan terperinci, membezakan antara yang sepatutnya dan kebarangkalian dan mengambil kira semua pendapat ahli kumpulan. Oleh itu, pemikiran lateral merupakan salah satu penyelesaian masalah secara kreatif dan amat berkesan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kini, dalam penjuru persidangan, forum dan bengkel, pemikiran kreatif amat ditekankan kerana ia amat meninggalkan impak yang cukup berkesan dan membanggakan apabila suatu masalah itu selesai. Justru, teori 5 prinsip revolusi positif yang Edward de Bono sifatkan bahawa pemikiran lateral ini mempunyai sifat positif. Untuk mengatasi sifat negatif, maka beliau menyatakan sifat negatif berdasarkan 5 jari tangan manusia, iaitu ibu jari yang melambangkan keberkesanan, jari telunjuk melambangkan sikap membina, jari tengah sikap menghormati, jari manis sikap pembaikan diri dan jari kelingking melambangkan sumbangan kepada sesebuah komuniti. Jadi, 4 konsep kejayaan bisnes Edward de Bono iaitu kecekapan yang membawa kepada kualiti, keberkesanan dan pencapaian matlamat. Khususnya kawalan dalam perencanaan dan strategi serta pengetahuan tentang apa yang sedang berlaku. Juga sikap penyayang kepada pekerja, pelanggan dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah daya kreatif yang menjadikan jiwa bisnes, daya kreatif yang menjadi jiwa kepada bisnes dan nilai baik kepada dunia perniagaan. Itu sahaja yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih.